Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pagi ini kita akan mengulang kembali ayat yang ke-76 muka surat 94. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fabada'a bi'aw'iyatihim qabla wi'a'i akhihi thumma istakhrajaha min wi'a'i akhihi كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. Terjemahan ayat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka dia iaitu Yusuf memulakan memeriksa tempat-tempat barang mereka sebelum memeriksa karung saudara kandungnya. Ayat ini Allah memberitahu kepada kita bagaimana cara untuk menemukan alat sukatan diraja yang telah hilang, yang mana Nabi Allah Yusuf dia tidak terus pergi mencari alat sukatan itu di karung Bunyamin, tetapi dia memulakan dengan memeriksa 10 saudaranya yang lain terlebih dahulu. Lepas tu barulah kata Allah, kemudian dia mengeluarkan benda yang hilang itu dari tempat simpanan saudara kandungnya. Maka yang terakhir sekali baru Nabi Allah Yusuf pergi memeriksa di tempat simpanan Bunyamin. Okay. Ini menunjukkan Nabi Allah Yusuf dia seorang yang bijak untuk pastikan mereka tidak dapat untuk memastikan peristiwa ini tidak diketahui oleh 10 saudaranya yang lain. Takut mereka takut dibimbangi 10 saudara kandungnya mengetahui bahawa ini sebenarnya adalah seperti strategi bagaimana nak tinggalkan Bunyamin. Jadi dia mulakan dulu 10 periksa dekat 10 karung saudara kandungnya, lepas tu baru kepada yang Bunyamin. Allah mengatakan demikianlah kami jayakan rancangan untuk Yusuf. Ayat ni penting. Ayat ni penting kerana ayat ini menunjukkan rupa-rupanya helah yang digunakan oleh Nabi Allah Yusuf ini, dialah yang sebenarnya meletakkan alat sukatan raja tu di karung saudara kandungnya, bukan semata-mata daripada rancangan Nabi Allah Yusuf. Tetapi apa yang dia lakukan tu sebenarnya adalah berlaku atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tahu sebelum ni pun Nabi Allah Yusuf telah memperkenalkan dirinya itu Yusuf kepada Bunyamin. Maknanya Bunyamin ini pun sebenarnya dia telah Bunyamin ini pun dia
tahu, dia simpan rahsia tu. Kerana pada saat ini 10 kandung Nabi Allah Yusuf belum lagi mengetahui bahawa Al-Aziz itu yang telah menyukat makanan untuk mereka itu sebenarnya adalah Yusuf. Sebab tu dia menggunakan kaedah ini. Okey. Ayat ini dan apa yang Nabi Allah Yusuf lakukan, tuan-tuan, jangan kita gunakan pula untuk kita perangkap orang. Yang tu tak boleh lah. Sebab yang ini dia termasuk dalam izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay. Kemudian Allah mengatakan tidaklah patut dia, iaitu Yusuf, menghukum saudara kandungnya menurut undang-undang raja, kecuali jika dikehendaki oleh Allah. Okey, masih ingat lagi sebelum ni ketika mana mereka ditanya, kalau pencuri didapati mencuri ikut syariat Nabi Yaqub macam mana? Okey, jadi Allah bagi tahu Nabi Allah Yusuf ni dia tak akan ambil tindakan kepada Bunyamin ini mengikut undang-undang Raja Mesir ketika itu, kecuali jika Allah kehendaki. Okay, kemudian kita sambung sedikit lagi dia punya terjemahannya. Oh, saya hilang dia punya. Tengok terjemahannya. Kami tinggikan, kata Allah, pangkat kedudukan sesiapa yang dikehendaki oleh Allah atas setiap orang yang berilmu. Ada lagi yang maha mengetahui. Okay, kita jumpa banyak kali ayat dalam surah Yusuf yang Allah menyatakan dia maha mengetahui. Sebab tu dalam surah Yusuf ini kita banyak jumpa elemen yang Allah je yang mengetahui. Allah lah yang mengetahui tafsiran mimpi. Allah ajarkan sebahagian kepada Nabi. Jadi menunjukkan bahawa Allah ni dia maha mengetahui. Dialah sebenarnya yang menjalankan takdir itu. Baik, apa yang kita dapat belajar daripada ayat ini? Nombor 1, sesuatu hasil yang diinginkan memerlukan perancangan dan strategi yang rapi. Sebab tu kita tahu Nabi Allah Yusuf ni, macam mana cara dia nak pastikan Bunyamin itu boleh tinggal dekat Mesir. Daripada mula lagi Nabi Allah Yusuf telah rancang. Apa yang dia rancangkan itu dia buat dengan penuh teliti. Sehingga mereka tidak kenal dan tidak dapat tahu bahawa sebenarnya ia adalah Yusuf. Okey. Pelajaran nombor 2 daripada ayat tadi, kita dapat belajar rupa-rupanya Mesir pada ketika itu sudah mempunyai undang-undang tersendiri berkaitan dengan orang yang mencuri. Cuma Allah tak bagi tahu kepada kita undang Mesir ni macam mana bagi orang mencuri. Dipenjara berapa tahun ke, didenda ke, dipotong tahanan ke, Allah tak cerita. Tapi Allah bagi tahu undang raja lain. Tapi kalau undang syariat Nabi Allah Yaqub lain. Okey. Pelajaran nombor 3 kita dapat di sini belajar Nabi Allah Yusuf menggunakan hukuman curi mengikut syariat Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam. Sedangkan kita tahu Nabi Allah Yusuf diberi kuasa yang penuh oleh raja, tapi dia tidak memilih hukuman curi itu mengikut hukuman Raja Mesir itu, tapi dia ikut hukuman siapa? Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam. Menunjukkan bahawa antara undang-undang yang dibuat oleh manusia dengan undang-undang jenayah yang datangnya daripada Allah, mana nak kena dahulukan? Daripada Allah. Sebab syariat Nabi Yaqub tentulah syariat yang Allah perintahkan. Jadi apa yang berlaku kepada kita? Quran kata orang mencuri dipotong tangan.
lelaki yang mencuri potong tangan, perempuan yang cari potong tangan. Tapi kenapa hukum itu belum lagi dapat dilaksanakan? Sedangkan negara ini pemerintahnya adalah Muslim. Dah berpuluh tahun merdeka, takkan tak jumpa ayat yang kata potong tangan. Tapi kita ikut undang siapa? Undang penjajah, undang yang dibuat oleh manusia. Sebab tu tak selesai daripada isu curi. Itu kita dapat belajar daripada kisah ini. Pelajaran nombor 4 daripada ayat tadi tu, kita dapat belajar ada satu kaedah yang kita kena pegang. Setiap orang yang ada ilmu itu, ada lagi yang lebih tahu. Jadi kalau macam kita ada sedikit ilmu, kita ingat kitalah yang pandai. Tapi kita kena ingat, mungkin ada orang lagi yang lebih pandai ada kita. Kita kena ambil maklumat seperti ini. Kisah Nabi Allah Yusuf ni beritahu kepada kita bahawa ada lagi orang yang lebih mengetahui. Maka yang paling mengetahui adalah Allah lah. Jadi kita jangan ingat bahawa akulah yang paling tahu, akulah yang paling pandai. Tak. Pengajaran ayat ini mengajar kepada kita ada lagi yang mengetahui. Pelajaran nombor 4, dekat sini kita dapat belajar Allah memberitahu kepada kita bahawa Allah ini mempunyai sifat apa? Mempunyai sifat iradah, kehendak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kita jumpa banyak perkataan ayyasha Allah man nasha, kehendak bagi Allah Azza wa Jalla. Pelajaran nombor 6 daripada cerita daripada ayat ini, kita dapat belajar Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam merupakan hamba Allah yang dipilih untuk dikurniakan kedudukan yang tinggi. Allah angkat darjat Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Tuan-tuan, nanti kita akan jumpa hujung sekali kisah Nabi Allah Yusuf. Sebenarnya apa yang dia nak sebenarnya? Nanti kita akan tengok pada cerita hujung sekali, ayat yang hujung sekali kisah Nabi Allah Yusuf. Tapi kena tunggu kelayakan datang. Kalau kita diberikan oleh Allah rupa paras yang cantik, tentu orang akan suka. Sebab itu yang manusia nak kan, cantik. Lepas tu pula ada kuasa, boleh tak usah mimpi. Nabi Allah Yusuf dah dapat dah semua tu. Tapi kita akan tengok dekat hujung-hujung hidup dia, sebenarnya apa yang dia sangat teringin dari Allah Azza wa Jalla. Nanti kita kena tunggu pada ayat 100 lebih. Baik, kita masuk ayat yang ke-77. Apakah reaksi daripada saudara-saudara Nabi Allah Yusuf ini? Kita baca ayatnya. Qalu yasriq faqad sarqa akhun lahu min qabl فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. Ayat ini Allah memberitahu kepada kita, kita baca terjemahannya. Mereka berkata tu maksudnya rupa-rupanya 10 abang Nabi Allah Yaqub, Nabi Allah Yusuf ni, mereka terkejut sebab siapa yang ambil barang tu? Mereka ingat pun Bunyamin lah, sebab terbukti alat itu ada pada Bunyamin. Dia orang cakap apa? Jika Bunyamin ni mencuri, maka sesungguhnya saudara kandungnya juga pernah mencuri. Maksudnya mereka tuduh apa tu? Mereka tuduh Al-Aziz Yusuf tu. Yusuf tu dekat depan mereka. Mereka cakap Yusuf. Soalnya mereka kata, perangai Bunyamin ni sama macam perangai abang dia. Okey, sedangkan mereka tak sedar mereka cakap tu depan Yusuf. Tapi apa Nabi Allah Yusuf buat? Kalau tuan-tuan duduk kedudukan Nabi Allah Yusuf lah,
ada kuasa macam tu, dahlah cuba bunuh dia, betul tak? Tinggalkan dia dalam perigi. Lepas tu pula tuduh Yusuf ni pernah mencuri. Agak-agak tu takkan buat apa kalau tuan-tuan lah. Allahu'alam. Tapi Allah cerita Yusuf ni buat apa? Dia menyembunyikan perasaan marahnya dan dia tidak menyatakan kepada mereka. Dia geram sangat. Sebab apa? Sebab mereka boleh tuduh Yusuf tu pun mencuri. Sebab itulah Bunyamin yang ambil barang tu. Sedangkan kita tahu Bunyamin tak ambil pun. Itu hanyalah hilah Nabi Allah Yusuf. Okey. Dia cakap dalam hati dia, kamulah yang lebih buruk perangai. Allah Maha mengetahui akan apa yang kamu katakan itu. Tengok, jumpa sekali lagi penekanan tentang Allah Maha mengetahui. Okey. Apa yang kita dapat belajar dari ayat ini? Nombor 1, betapa sabarnya Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam menahan tuduhan keji saudara-saudaranya. Kan, kalau kita, saya tak tahulah jadi apa. Mungkin inilah Allah nak ajar pada kita. Dia sabar sangat. Walaupun dalam hatinya timbul rasa geram, tapi dia sabar, dia tahan amarah dia. Apa yang Nabi Allah Yusuf lakukan ini sebenarnya, ayat ni kita pernah baca sebelum ni, iaitu dalam surah Al-Imran ayat 134. Allah memuji beberapa kumpulan manusia. Antaranya siapa? Wal kadhiminal ghaidha, iaitu orang yang menahan marahnya. Lepas tu kita ni kalau boleh tahan amarah, tahan marah ni, kita juga memiliki sifat yang ada pada Nabi Allah Yusuf. Kalau ikutkan memang nak maki dah, memang kalau ikut mulut ni memang nak memang nak hambur dah perkataan-perkataan, kita sabar macam tu. Itu yang ada pada sifat Nabi Allah Yusuf. Pelajaran nombor 2, Allah sentiasa mengetahui semua yang terjadi. Nabi Allah Yusuf kata, ingat tak dia kata apa? Dia tahu, dia kata Allah lebih mengetahui kamu cakap apa, kamu tuduh apa yang kamu dah buat selama ni. Kan, Allah Maha mengetahui semua yang terjadi. Okey, kita baca satu lagi ayat nombor 78. Lepas tu kita tangguh dengan kadar ini. Qalu ya ayyuhal aziz inna lahu aban shaykhan kabira fakhudh ahadana makanah inna naraka minal muhsinin. Okey. Dalam ayat ini kita jumpa perkataan Al-Aziz. Terbukti Al-Aziz itu adalah gelaran yang dipegang oleh Nabi Allah Yusuf. Jadi penerangannya, penjelasan lebih lanjut kita sambung keesokan pagi insya-Allah, sebab waktu pun dah sampai kepada 20 minit. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.